Assalamualaikum Ustaz. Okey. Oh, okey Ustaz. Oh, dalam kereta kau minta maaf. Terima kasih hadir dalam program kami Ustaz. Tak apa, insya-Allah. Okey, baik, baik, baik. Okey, tanpa membuang masa, jadi kita teruskan program kita pada malam ni dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Okey, untuk pengetahuan para sahabat semua, Ustaz Azimi bukannya baru pertama kali dengan kita. Ustaz Azimi dah dalam 1.5 tahun ya Ustaz ya. Kita bersama dan kita terpaksa tunda program secara Zoom atas beberapa sebab teknikal, masalah teknikal. So sekarang ni kita lebih rasanya kita fokus kepada TikTok lah sebab ramai yang ada dalam TikTok ni berminat. Okay, jadi kalau kata macam tu, kira tanpa membuang masa lagi, tak nak ambil masa yang lama untuk bercakap, kita bagi terus majlis ni kepada Ustaz. Dan Ustaz kalau boleh dalam setengah jam tu kita akan tukar jurubahasa Ustaz nah. insya-Allah. Boleh. Okey, baik. Okey, baik. Terima kasih. Okey, serahkan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Pertamanya saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Persatuan Orang Pekak Kedah kerana menjemput saya untuk kali ini kita adakan kuliah. Jadi kalau sebelum ni kita duk buat kuliah ni pakai Zoom kan. Jadi kali ni kita tengok orang pekak pun dah makin advance lah kan. Kita buat kali ni kita guna TikTok. Saya pun untuk makluman semua, saya ni for first time lah saya live pakai TikTok ni. Sebelum ni kalau saya live pakai Streamyard ataupun pakai Google Meet kan, ataupun pakai Zoom lah. Tapi ni first time live pakai TikTok. Jadi insya-Allah mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ni akan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Jadi pertamanya malam ni saya diminta untuk mengulaskan berkaitan dengan isu umat Islam di Palestin dan umat Islam di Palestin. Jadi insya-Allah kita akan sembang-sembang pada malam ni dan saya pun akan kongsikanlah sikit demi sikit berkaitan dengan bumi Palestin ni dan juga sejarah-sejarah yang berlaku kepada umat Islam dan juga sejarah-sejarah daripada zaman dulu lagi yang mana Allah Taala telah sebutkan perkara ni. Baik. Jadi perkara yang pertama yang kita nak kena lihat di dalam peristiwa yang berlaku pada bumi Palestin ni, iaitu kejadian yang berlaku pada hari ini adalah merupakan di antara tanda-tanda mukjizat kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang berlaku pada hari ini sebenarnya telah pun disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang dulu. Jadi Nabi pun sebut berkaitan dengan rentetan kejadian-kejadian yang berlaku di akhir zaman dan di antaranya adalah apa yang terjadi pada hari ini. Dan sebenarnya apa yang jadi pada hari ini adalah merupakan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan takdirkan ianya berlaku. Maka kita pun mesti melihat, kita orang yang mengaji, kita orang yang belajar, maka kita mesti melihat kejadian yang berlaku pada hari ini adalah ketentuan daripada Allah Taala dan mesti dan pasti ada hikmah di sebalik kejadian apa yang berlaku pada hari ini. Okey, baik. Jadi perkara yang pertama yang kita melihat di antara mukjizat kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu berkaitan dengan umat Islam yang masih berada di bumi Palestin walaupun dalam keadaan apa jua serangan dan juga tekanan, penindasan
yang diberikan kepada umat Islam, tapi mereka tetap juga berada di bumi Palestin. Mereka tak keluar daripada bumi Palestin, berada di Gaza. Bertepatan dengan hadis Nabi SAW. Nabi sebut, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khazalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kazalik. Maksudnya adalah tidak akan habis, tidak akan hilang sekumpulan manusia dalam kalangan umatku yang mana mereka ini tetap menzahirkan kebenaran. Tidak memberi mudarat kepada mereka oleh musuh-musuh mereka yang menyerang dan menindas kepada mereka. Maksudnya kalam Nabi ni, Nabi kata ada satu kumpulan ni yang mana mereka tetap menzahirkan kebenaran, mereka tak berganjak walaupun musuh-musuh menekan mereka, menindas mereka, menzalimi mereka, tetap mereka menzahirkan kebenaran, tetap mereka berada di bumi tersebut. Kemudian Nabi kata hatta ya'tiya amrullah, sehinggalah datang urusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah sehinggalah datang kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Dan juga sehingga datangnya pemimpin yang baru, iaitu Imam Al-Mahdi yang dihuraikan oleh para ulama. Kemudian para sahabat bertanya dekat Nabi SAW, wahai Rasulullah, di manakah mereka ni? Siapakah mereka ni? Lalu Nabi SAW menjawab, mereka adalah orang yang berada di Baitul Maqdis dan juga yang berada di keliling Baitul Maqdis. Maka hadis yang dibacakan tadi ni adalah dikhususkan kepada golongan umat Islam yang berada di Baitul Maqdis, yang berada di bumi Palestin, yang mana kalau kita melihat pada hari ini, walaupun diserang dengan bom, walaupun diserang dengan peluru, walaupun dizalimi, walaupun ditindas, tetapi umat Islam tetap tidak berganjak, tak keluar daripada bumi Palestin, tak lari, dan mereka tetap menzahirkan kebenaran. Kebenaran apa? Iaitu bumi Palestin adalah merupakan tanah bagi umat Islam. Jadi sebagaimana yang kita lihat pada hari ini, kejadian apa yang berlaku pada hari ini adalah membenarkan kalam Rasulullah SAW. Jadi kita selaku orang yang mengaji pada hari ini, bila mana kita belajar berkaitan dengan hadis-hadis akhir zaman, bila kita belajar tentang alamat-alamat tanda akhir zaman, maka perkara tu benar-benar berlaku depan mata kita. Itu adalah antara tanda kita hendaklah semakin bertambah keyakinan dan keimanan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini penting. Sebab kadang ada sebahagian orang yang melihat kejadian yang berlaku di akhir zaman ni, dia rasa takut. Dia rasa takut, dia rasa bimbang, dia duduk tak senang. Jadi sebenarnya bila mana kita melihat kejadian yang berlaku depan mata kita ni, maka dalam hati kita semakin bertambah keimanan kepada Rasulullah SAW dan juga akan mengingatkan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Kejadian yang berlaku pada hari ini adalah merupakan ketentuan dan juga ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Walau macam mana pun dia akan berlaku. Walaupun kita kata hari ini sedih, kita sedihlah dengan umat Islam yang kena tindas di bumi Palestin. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebenarnya, hakikat sebenarnya, apabila orang Yahudi ni, asal-asal mereka adalah Allah Ta'ala memberikan kepada mereka satu tanah, satu tempat tinggal yang mana berada di bumi Palestin. Ini yang asal-asal. Ketika mana kaum Bani Israel, mereka lari daripada Fir'aun. Sebab Fir'aun menjadikan mereka ni sebagai hamba. Jadi ketika mana Nabi Musa AS dan Nabi Harun AS bertemu dengan Fir'aun dan juga membawa lari kaum Bani Israel daripada kezaliman Fir'aun. Fir'aun ni dia zalim. Fir'aun ni dia bangsa Qibti, bangsa Mesir. Fir'aun ni dia menjadikan Bani Israel ni adalah sebagai hamba dia, sebagai orang suruhan dia. Jadi ketika mana Nabi Musa AS dan juga Nabi Harun AS bertemu dengan Fir'aun, akhir sekali membawa
selamatkan Bani Israel daripada cengkaman dan kezaliman Fir'aun. Sehinggalah Bani Israel ni mereka ikut Nabi Musa AS. Kemudian mereka melalui Lautan Merah. Sampai di Laut Merah itulah Nabi Musa AS menunjukkan mukjizatnya. Allah Ta'ala berikan mukjizat dekat Nabi Musa AS. Menggunakan tongkat, ketuk laut, laut terbelah. Kemudian Nabi Musa AS bawa Bani Israel ni pergi ke Semenanjung Sinai. Di Semenanjung Sinai ada macam-macam mukjizat yang Allah Ta'ala tunjukkan di hadapan mata kaum Bani Israel. Antaranya adalah air yang terpancut keluar. Nabi Musa AS ambil tongkat, ketuk batu, terpancut 12 mata air. 12 mata air tu untuk 12 kabilah, 12 puak Bani Israel ni. Sebab Bani Israel ni dia datang daripada keturunan Nabi Yaqub AS. Nabi Yaqub AS, nama gelaran kepada Yaqub adalah Israel. Maka bila mana disebut Bani Israel, Bani Israel adalah keturunan Nabi Yaqub AS. Maka sebab itulah kalau kita baca dalam Al-Quranul Karim, kita melihat dalam surah Yusuf. Dalam surah tu kita melihat Nabi Yusuf mengatakan bahawa aku melihat ada 11 bintang yang sujud kepada aku. 11 bintang itu merujuk kepada adik-beradik kepada Nabi Yusuf AS. Maka 11 orang adik-beradik tambah dengan Nabi Yusuf bersamaan dengan 12 anak laki-laki Nabi Yaqub AS. Dan juga dari 12 inilah terpecah kepada 12 puak kaum Bani Israel. Kemudian bila mana Allah Ta'ala tunjuk lagi mukjizat Nabi Musa AS di Semenanjung Sinai, bila mana Allah Ta'ala berikan kepada mereka al-manna was-salwa, satu makanan daripada langit. Al-manna ni dia ada di waktu pagi. Dia makanan yang sihat daripada syurga, dan dia ni bagaikan kapas. Setiap pagi akan ada terbitnya al-manna ni turun daripada langit, ada di atas batu-batu, di atas pokok, di atas daun. Selama daripada terbit fajar sehinggalah terbit matahari. Kalau kita hari ni waktu subuh lah. Waktu subuh terbit fajar sehingga terbitnya matahari. Kemudian waktu tu tiap-tiap pagi akan ada al-manna. Dan juga kaum Bani Israel ni dia orang panggil apa, special lah. VVIP lah. Bangkit pagi lah makanan dah ada. Itulah Allah Ta'ala berikan kenikmatan dekat kaum Bani Israel. As-salwa. Salwa ni pula adalah makanan yang berbentuk macam burung puyuh. Burung ni dikatakan berada pada tiap-tiap petang. Tiap-tiap petang. Bila mana datang waktu dia, maka akan datang burung puyuh ni terbang dalam keadaan yang rendah. Sehingga dikatakan boleh ditangkap menggunakan tangan. Tangkap pakai tangan, kemudian sembelih, bakar, makan. Tiap-tiap petang. Al-manna di waktu pagi, salwa di waktu petang. Ini di antara mukjizat Nabi Musa AS yang ditunjukkan di hadapan kaum Bani Israel. Tapi yang kata Bani Israel ni, dia mengingkari perintah Nabi Musa AS, mengingkari perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan bila Nabi Musa AS sebut kata Allah Taala memberikan kepada kamu penempatan yang berada di bumi Palestin. Tetapi apa kata kaum Bani Israel? Dia kata, wahai Musa, sesungguhnya kami melihat dalam Palestin ataupun dalam Aqsa itu ada orang-orang yang menyembah berhala, menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Izhab anta wa rabbuka faqatila. Pergilah engkau dan Tuhan engkau. Ini bahasa kaum Bani Israel. Pergilah engkau dan Tuhan engkau, perangi mereka. Jadi ini kata-kata yang dikeluarkan oleh kaum Bani Israel, dan mereka mengatakan inna hahuna qa'idun. Kami nak duduk ya kat sini sebagai VVIP, kami nak tengok engkau dan Tuhan kau. Pergilah berlawan dengan kaum yang mereka itu menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bani Israel menggunakan kalimat Tuhan engkau, Tuhan kamu. Tu Nahabak kata bahasa, orang panggil apa, bahasa sombong.
yang dikeluarkan oleh kaum Nabi Musa alaihissalam, iaitu Bani Israel. Maka sehinggalah Allah Ta'ala melaknat kepada mereka, dan juga Allah Ta'ala sesatkan mereka selama 40 tahun. Berada di Semenanjung Sinai tersebut selama 40 tahun, dan mereka bertebaran, bukan lagi tempat mereka di bumi Palestin. Maka sebab itulah kalau kita melihat dalam sejarah Bani Israel ni, kaum Yahudi ni, mereka ada di rata tempat. Allah Ta'ala jadikan hukuman kepada kaum Bani Israel, kepada kaum Yahudi ni, bila mana 3000 tahun dulu ni mereka tidak mengikut perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka bertebaran mereka di rata tempat, dan mereka tidak ada satu penempatan yang tetap. Tak ada tanah, tak ada negara. Ada sebahagian Yahudi berada di Eropah, ada sebahagian Yahudi berada di Rusia, ada sebahagian Yahudi berada di Turki, ada sebahagian Yahudi berada di rata-rata tempat. Nah, tidak ada satu penempatan yang khusus kepada mereka ni. Kemudian, bila mana mereka bertebaran, sehinggalah satu hari nanti, nah, mereka akan berkumpul. Dan ini bertepatan dengan hadis Nabi SAW, yang Nabi mengatakan bahawasanya Yahudi ni esok mereka akan berkumpul di sebuah tempat. Tempat itu adalah berada di Al-Aqsa. Dan kalam Nabi itu betul. Sebagaimana yang dirancang oleh kaum Yahudi, pemimpin mereka merancang, iaitu pada tahun lebih kurang 1880. 1880 ataupun 1882, mereka merancang satu idea, iaitu mengumpulkan semua orang-orang Yahudi yang berada di rata tempat. Yang berada di Turki, yang berada di Rusia, yang berada di Eropah, semua dikumpulkan dan berada di bumi Palestin. Ini bertepatan dengan hadis Nabi SAW. Nah, dan kejadian itu berlaku. Memang perancangan Yahudi untuk panggil semua, dan mereka merancang untuk membina sebuah negara, negara Israel. Nah, sebagaimana yang ada pada hari ini. Perancangan mereka adalah pada 1880. Maka daripada situlah mereka ni pula, orang Yahudi ni, dia punya sifat dia adalah dia menganggap semua bangsa yang selain daripada Yahudi layak untuk dibunuh, layak untuk disembelih. Sebab bagi mereka hanya bangsa Yahudi sahaja merupakan bangsa pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bangsa yang special, bangsa yang VIP. Lain daripada tu semua bangsa yang hina, dan mereka layak untuk dibunuh. Terutamanya bangsa Arab. Kenapa bangsa Arab? Kerana bangsa Arab itu datang daripada keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail ni adalah merupakan Nabi yang disuruh oleh Allah Ta'ala untuk dibunuh. Kan? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Maka sebab tu ada orang Yahudi mengatakan bahawa keturunan Arab yang berada di bumi Arab, maka mereka ni layak untuk disembelih, kerana Nabi mereka juga adalah Nabi yang disembelih. Maka sebab itulah kaum Yahudi ni, Bani Israel ni, mereka menganggap mereka lah satu-satunya kaum yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan special macam-macam. Mereka ni mulia, yang lain semuanya adalah hina, kata kefahaman dan juga pendapat kaum Yahudi ni. Contoh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sebab itulah bila mana Yahudi ni, dia duduk di rata tempat. Dia duduk di Eropah, dia duduk di Rusia, dia berada di Turki, mereka berada di mana-mana negara sekalipun, maka mereka ni akan buat kacau. Buat kacau sebab apa? Macam kes tadilah. Kes kerana bila mana tanggapan mereka bahawa bangsa-bangsa lain semuanya hina. Hanya bangsa Yahudi sahaja merupakan bangsa yang terpilih, yang dipilih oleh Tuhan. Sehingga kan mereka ni duduk di mana-mana negara sekalipun, mereka buat kacau. Mereka memonopoli ekonomi. Dan mereka tak hirau kepada bangsa-bangsa yang lain. Sehinggalah bangsa-bangsa yang lain, orang-orang yang lain memulau mereka. Pulau. Tak setuju? Halau. Kan? Sehinggalah di Eropah. Yahudi ni banyak tinggal di Eropah. Orang Eropah halau Yahudi keluar. Sebab apa? Sebab menganggap Yahudi sebagai parasit. Macam tu juga dekat Rusia. Di Rusia pun mereka halau Yahudi keluar. Pelarian. Pasal apa? Sebab sebagai parasit.
menganggap seolah-olah macam menyebabkan masyarakat di keliling hidup dalam keadaan yang tak aman. Maka dihalau keluar. Sehinggalah bila mana bangsa Yahudi ni, dia rasakan bahawa mereka perlu menyelamatkan bangsa mereka sebab semua tempat halau Yahudi keluar. Yalah, sebab fahaman mereka tu sendiri. Fahaman yang kata bangsa lain semua nak hina. Hanya mereka sahaja bangsa yang terpilih, bangsa yang mulia. Tu yang orang tak suka tu. Akhir sekali, itulah perancangan mereka untuk membina sebuah negara Israel yang berlaku pada hari ini. Perancangan untuk bina negara Israel tu telah pun berlaku 1880. 1880 dulu ni perancangan. Maka ketika itulah mereka merancang bagaimanakah untuk nak minta tanah daripada kerajaan Turki Uthmaniyah ketika tu. Kan, nak minta. Kemudian Raja Abdul Hamid ketika tu, Sultan Abdul Hamid ketika tu tak membenarkan. Tak benarkan mereka untuk ambil walaupun seinci daripada tanah bumi Palestin ataupun tanah umat Islam ataupun ambil tanah daripada jajahan Turki Uthmaniyah. Tapi ialah perancangan Allah Subhanahu Wa Taala itu berlaku bila mana Yahudi ni mereka mendapat sokongan daripada British dan mereka juga mendapat sokongan daripada Amerika. Mula-mula dia mai ke bumi Palestin untuk ziarah sahaja. Ziarah. Jadi bila mana ziarah, mereka pun mula buat penempatan. Umat Islam pun ketika tu meraihkan. Yalah, dah pelarian kan. Pelarian. Dia pelari mai. Negara lain halau mereka. Eropah halau. Rusia halau. Jadi mereka pun pelarian. Minta tumpang dekat bumi Palestin. Umat Islam ketika tu meraihkan. Bagi tinggal di bumi Palestin. Dan juga sediakan tempat. Tapi rupa-rupanya yang kata musuh Allah Subhanahu Wa Taala ni, yang kata musuh Islam ni, bila mana umat Islam di bumi Palestin menerima mereka, memberikan pertolongan ketika mereka jadi pelarian, akhir sekali mereka ni halau orang Islam yang berada di Palestin dan juga mereka nak menguasai negara umat Islam di bumi Palestin. Pasal apa Palestin? Sebab di situ tu ada satu bukit. Yang bukit itu dinamakan sebagai Bukit Zion. Bukit Zion. Bukit Zion ni berada di sebelah timur Jerusalem. Kan, Bukit Zion. Bukit Zion ni lah merupakan antara bukit yang dikatakan bahawa esok akan ada pemimpin kaum Yahudi. Pemimpin inilah Al-Masih. Al-Masih yang akan memimpin kaum Yahudi satu hari nanti. Maka ada gerakan-gerakan untuk mereka kumpulkan semua orang-orang Yahudi. Maka gerakan inilah yang mereka namakan sebagai Zionisme. Zionisme. Zion tu adalah nisbah kepada bukit. Bukit yang berada di Jerusalem. Ya? Dan juga Isma tu adalah semangat kenegaraan, nasionalisme. Gabungan di antara Zion, Bukit Zion dan juga Isma ni iaitu bangsa Zion. Maka sebab itulah lahirnya perkataan Zionisme. Zionis. Maka Zion ni lah adalah sebagai satu kebangkitan, sebagai satu sejarah untuk menarik semua Yahudi-Yahudi yang berada di seluruh negara ni untuk balik ke Bukit Zion ataupun untuk balik ke bumi Palestin, balik ke Aqsa. Kerana mereka satu hari nanti mereka akan dipimpin oleh seorang pemimpin yang dikatakan pemimpin itu adalah Al-Masih. Betul tak? Masih ni di akhir zaman ada dua. Satu Al-Masih Dajjal, yang kedua Masih Isa. Masih Dajjal, yang kedua Masih Isa. Kedua-duanya dinamakan dengan gelaran Al-Masih. Kan? Pasal apa Al-Masih? Kerana Masih ini datang dari perkataan masaha. Masaha dimaksudnya adalah menyapu ataupun menghilangkan. Maka Dajjal dinamakan sebagai Al-Masih kerana dia menghilangkan keimanan umat Islam, mencabut iman daripada dada orang Islam. Sebab itulah Dajjal dinamakan sebagai Al-Masih. Manakala Nabi Isa alaihi salam pula dinamakan Al-Masih kerana apa? Kerana Nabi Isa alaihi salam
menghapuskan kekufuran, menghilangkan kekufuran. Maka kerana itulah Nabi Isa dinamakan sebagai Al-Masih. Jadi pahaman daripada orang Yahudi ni, mereka akan dipimpin oleh pemimpin akhir zaman yang namanya Al-Masih. Al-Masih itulah merujuk kepada Dajjal. Dajjal yang akan keluar nanti di akhir zaman. Contoh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka kerana itulah orang Yahudi mereka berkumpul beramai-ramai di bumi Palestin, sehingga kan pada hari ini mereka ada jutaan kaum Yahudi yang berada di negara haram Israel. Kenapa nama negara haram? Kerana mereka menggunakan kekerasan, mereka menghalau umat Islam keluar daripada bumi Palestin. Mereka menggunakan kezaliman. Walaupun dalam resolusi Majlis Keselamatan PBB, walaupun telah mengatakan bahawasanya negara Israel itu bukanlah negara, tetapi dia adalah merupakan rampasan dan disebutkan sebagai negara haram Israel. Jadi walaupun keputusan yang dibuat oleh PBB, tetap juga mereka langgar, tetap juga mereka tak hirau, dan mereka tetap juga membunuh kepada umat Islam dan merampas tanah-tanah umat Islam yang berada di bumi Palestin. Kan? Maka sebab itulah dinamakan sebagai negara haram Israel. Tapi mereka ni mendapat sokongan daripada British. Mereka juga mendapat sokongan daripada Amerika Syarikat untuk tubuh. Sehinggalah pada hari ini, bila mana Amerika Syarikat memberikan senjata dan juga memberikan keuangan dana kepada Israel, sehinggalah ada beberapa buah negara yang terpaksa untuk mengiktiraf Israel adalah sebagai sebuah negara. Kita Malaysia tak iktiraf. Kita Malaysia tak ada, pasport kita tak dibenarkan untuk masuk ke dalam bumi Israel. Tidak ada kedutaan Israel di Malaysia. Kan? Pasal apa? Sebab negara kita tidak mengiktiraf negara haram Israel. Tapi sebahagian tempat mereka mengiktiraf kerana dalam keadaan yang terpaksa, ataupun mungkin kerana isu-isu dalaman dan juga lain yang menyebabkan mereka terpaksa untuk mengiktiraf Israel adalah sebagai sebuah negara. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebenarnya apa yang berlaku pada hari ini adalah hikmahnya. Apa hikmahnya? Bila mana kita melihat orang Yahudi ini, mereka asalnya duduk di rata tempat. Kemudian mereka akan berkumpul di bumi Palestin. Pasal apa? Kerana nanti di akhir zaman akan berlaku peperangan di antara umat Islam dan juga golongan Yahudi. Umat Islam akan berlawan dengan Yahudi nanti di akhir zaman. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi, kalaulah Yahudi itu duduk di rata tempat, duduk dekat sana sikit, sana sikit, sana sikit, nak berlaku perang macam mana? Kan payah. Maka bila mana mereka kumpul setempat, ketika itulah memudahkan kepada umat Islam untuk berperang dengan mereka ni, untuk berlawan dengan kaum Yahudi. Jadi memudahkan kepada umat Islam, tentera Islam untuk membunuh kepada mereka, untuk menegakkan perkara yang hak dan juga merendahkan ataupun menjatuhkan perkara yang batil, perkara yang salah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik. Kalau kita melihat juga bila mana apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, bahawa tentera Yahudi ni mereka akan berkumpul setempat, dan kejadian tu telah pun berlaku pada hari ini. Bila mana Yahudi mereka duduk di bumi Palestin, kan? Dan juga mereka buat penempatan, diperbuat negara mereka yang ada kat sana. Dan kita yang belajar, kita yang mengaji, bila mana kita melihat hal keadaan ni, hendaklah kita semakin bertambah keimanan kepada baginda Rasulullah SAW. Bertambah yakin, bertambah iman, dan juga kita akan semakin ingat kepada Rasulullah SAW. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, ada sebahagian orang dia takut bila cerita tentang dunia akhir zaman ni, bila cerita tentang hadis-hadis apa yang berlaku satu persatu dia takut. Kan? Kita jangan takut. Kejadian yang Nabi cerita tu tetap akan berlaku, walau macam mana sekalipun. Tetapi orang yang beriman ni, ketika mana dia melihat
kejadian tu berlaku depan matanya, kan, maka itulah menjadikan hatinya sentiasa ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia mengatakan, ya Rasulullah, betul apa yang engkau katakan, betul apa yang engkau sebutkan berlaku depan mata aku, maka semakin bertambah keimanan aku kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita kata kalau tak berlaku pun kita beriman, kalau tak berlaku pun kita yakin pasti akan berlaku. Tetapi bila berlaku depan mata kita, lagi-lagilah bertambah keimanan dan bertambah ingatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah kita yang ada pada hari ini, kita perbanyakkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, seperkara lagi yang saya nak sebutkan di sini, nah, iaitu apabila kita melihat kejadian yang berlaku di bumi Palestin pada hari ini, nah, kalaulah diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Islam menang di Palestin. Ni kalau. Sebab kita melihat kejadian peperangan pada kali ini bila mana tentera Hamas menyerang Israel, nah, dengan serangan yang hebat juga, dan katanya Rusia dia hack Iron Dome yang ada di Israel, sehingga menyebabkan roket Hamas tu bila diserang, dan juga Iron Dome ni tak mampu untuk nak menangkis serangan daripada Hamas. Dikatakan begitu. Jadi mungkin Rusia pun bila dia bersekutu dengan Amerika Syarikat, sehingga menyebabkan berlaku hack pada Iron Dome di Israel tersebut, menyebabkan umat Islam mendapat sebahagian kejayaan lah. Baik, kalaulah berjaya umat Islam pada kali ini berlawan di bumi Palestin, maka kalau kita baca dalam hadis, Nabi SAW mengingatkan, selepas mendapat kejayaan di bumi Palestin, maka akan berlaku pergolakan di bumi Madinah dan juga berlaku pergolakan di bumi Mekah Al-Mukarramah. Pasal apa berlaku pergolakan? Ialah ketika mana Islam mendapat kemenangan di bumi Palestin, maka ketika itu Islam akan terus di-attack, Islam akan terus diserang. Musuh-musuh Islam akan semakin ramai. Semua orang-orang kafir akan berkumpul. Mereka akan bergabung, mereka akan bersatu untuk menyerang kepada umat Islam. Dan antara yang mereka attack, antara yang mereka aim adalah bumi Madinah dan juga bumi Mekah Al-Mukarramah. Kita yang belajar hadis ataupun kita yang dengar perkara ni, mungkin kita rasa takut, macam mana lepas ni nak buat umrah payah, nak buat haji payah mungkin kan. Tapi ketahuilah bahawasanya kita yang belajar mengaji ni, kalau kejadian ni berlaku, maka akan semakin bertambah keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mana huru-hara yang berlaku di bumi Mekah dan Madinah ketika tu, akhir sekali akan ada seruan daripada langit yang melantik seorang pemuda sebagai Imam Al-Mahdi. Maka Imam Mahdi inilah yang akan mengetuai tentera umat Islam daripada seluruh dunia, yang mana mereka ni akan berlawan dengan kaum Yahudi dan juga akan mengalahkan kaum Yahudi dan juga musuh-musuh Islam. Kan? Walau macam mana sekalipun, selepas dari kejadian tu akan keluar Dajjal. Tak lama lepas tu akan keluar Dajjal. Maka Dajjal inilah yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi yang namanya Al-Masih, yang mana mereka akan mengikut telunjuk kepada Dajjal untuk berlawan dengan tentera Imam Al-Mahdi, tentera umat Islam. Dan ketika tu antara ujian yang paling dahsyat adalah tentang keimanan. Dicabut iman, yang dulu saya pernah cerita dekat tuan-tuan tentang Dajjal ni. Nah, dia punya cara dia, hari bila, waktu bila, apa yang dia buat kan sebelum daripada ni. Dan ketika tu tentera Imam Al-Mahdi
tidak akan mampu untuk membunuh kepada Dajjal sebab Dajjal dia ada kuasa yang sangat hebat. Kemudian lepas daripada tu akan turun Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Isa inilah yang akan membunuh kepada Dajjal pada satu hari nanti. Kan, jadi tang situ dia punya rentetan peristiwa-peristiwa yang berlaku selepas daripada ni. Jadi saya nak sebut di sini tuan-tuan, bumi Palestin ni dia adalah merupakan bumi yang amat-amat sensitif bagi umat Islam. Ni nanti kalau nak tukar penterjemah bagi kita tu, maklum balik. Tadi pesan dah kata setengah jam. Tukar. Okey. Okey, sambung. Jadi di Palestin ni sebenarnya dia adalah satu tanah ataupun satu tempat yang amat-amat dekat dengan hati orang Islam. Kenapa? Yang pertama adalah kerana bumi Palestin adalah merupakan masjid kedua yang dibina selepas daripada Masjidil Haram. Masjid di Mekah tu masjid yang pertama. Masjid di Madinah, di Masjid Aqsa adalah merupakan masjid yang kedua. Jadi Nabi Adam AS ketika mana dia diturunkan ke bumi, maka dibina masjid di Mekah yang ada pada hari inilah Masjidil Haram. 40 tahun selepas daripada tu maka dibina Masjidil Aqsa. Itu masjid yang dibina oleh Nabi Adam AS. Itu yang pertama. Yang kedua, bumi Aqsa ni adalah merupakan bumi kebanyakan para anbiya. Nabi Ibrahim AS, Nabi Ishaq, Nabi Daud AS, Nabi Sulaiman, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Isa. Bumi para anbiya. Banyak para anbiya yang berada di bumi Palestin. Di bumi Palestin. Maka para anbiya semua ni adalah merupakan nabi kita. Yang mana Rasulullah SAW membenarkan kitab-kitab Zabur, Taurat, Injil, seluruh para anbiya dibenarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Itu perkara yang kedua. Yang ketiga, yang kita melihat di bumi Palestin apabila Nabi SAW di Isra' dan Mi'raj. Nabi SAW ketika peristiwa Isra', Nabi diperjalankan daripada bumi Makkah Al-Mukarramah sehinggalah ke Masjidil Aqsa. Kan? Itu merupakan checkpoint terakhir Nabi ketika mana Nabi berjalan di waktu malam. Kemudian di situ juga adalah merupakan tempat di mana Rasulullah menjadi imam kepada seluruh para anbiya. Seluruh para anbiya ni ada seramai 124,000. Maka Nabi SAW menjadi ketua dan mengimamkan seluruh roh-roh para anbiya di bumi Palestin. Kemudian Nabi juga naik ke langit. Maka checkpoint yang pertama adalah di situ, di Masjid Aqsa. Maka kerana itulah kita melihat Masjid Aqsa ni adalah masjid yang dekat dengan hati umat Islam. Dan juga selain daripada tu, Masjid Aqsa ni juga adalah merupakan di mana tempat yang Nabi kata ada 3 masjid yang hendaklah kamu pergi ziarah. Yang pertama adalah Masjidil Haram, kedua adalah Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. 3 masjid yang kalau kamu nak pergi ziarah, kamu pergi ziarahlah kepada 3 tempat ni. Dan kalau kamu sempat sembahyang di 3 tempat ni, dia punya pahala dia berbeza dengan tempat-tempat yang lain, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sebab-sebab yang berikutnya. Baik. Saya pun tak ingat nombor apa dah. Kemudian yang berikutnya, kita melihat juga Masjid Aqsa ni adalah merupakan tempat untuk kiblat pertama bagi umat Islam. Kiblat pertama tu ketika mana Nabi SAW turun ke bumi selepas daripada peristiwa Isra' wal Mi'raj, Nabi SAW sembahyang menghadap ke arah Baitul Maqdis. Tetapi cara Nabi menghadap tadi ni, menghadap ke arah Baitul Maqdis, dan Nabi tidak membelakangkan Kaabah. Kaabah di Mekah.
Bermaksud Nabi sembahyang di belakang Kaabah, hadapannya Kaabah di Mekah, dan juga terus sampai kepada Masjidil Aqsa. Sehinggalah baginda Rasulullah SAW ni berhijrah pergi ke bumi Madinah. Di Madinah, Nabi SAW ambil masa lebih kurang 16 bulan ataupun 17 bulan. Nabi dengan para sahabat solat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Kan Madinah kan tengah-tengah. Kemudian di belakang dia tu adalah Mekah, di depan dia tu adalah Masjid Aqsa. Jadi bila mana menghadap ke arah Masjid Aqsa, dan ketika tu Nabi membelakangkan kiblat Mekah yang ada pada hari ni lah. Sebab Madinah duduk kat tengah-tengah. Kemudian selepas daripada 17 bulan ataupun 16 bulan, ketika tu bila mana Nabi SAW diperlekehkan ataupun Nabi dipermainkan oleh bangsa Yahudi yang tinggal dekat Madinah. Sebab dia berkata, wahai Muhammad, engkau ni bawa agama baru. Tapi bila bab sembahyang, engkau tak ikut kami pun. Dalam bab sembahyang, engkau tak ikut kiblat kami. Minta maaf, dalam sembahyang engkau ikut kiblat kami. Tapi engkau tak bawa ajaran kami. Engkau tak sama macam kami. Maka Nabi SAW ketika tu bermohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengubah arah kiblat. Tuhan sebut dalam Al-Quran Karim bila mana Rasulullah SAW berkali-kali memandang ke langit, minta doa kepada Allah untuk tukar arah kiblat, sehingga Allah Ta'ala benarkan, wahai Muhammad, berpalinglah kamu menghadap ke arah kiblat yang kamu suka. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Wahai Muhammad, berpalinglah kamu menghadap ke arah kiblat yang kamu suka. Maka inilah yang dikatakan, kenapakah bumi Palestin, kenapakah Masjid Aqsa dekat dengan hati umat Islam. Maka sebab itulah yang terakhir sekali saya nak sebutkan di sini, apakah yang perlu untuk kita buat? Apa yang perlu untuk kita buat supaya bumi Palestin ini terus berada dalam hati kita, terus berada dalam sanubari kita, sentiasa dalam ingatan kita ingat kepada orang-orang Islam yang berada di bumi Palestin. Yang pertama adalah kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan kemenangan kepada umat Islam dan para mujahidin yang berada di bumi Palestin. Itu yang pertama doa. Doa ni mudah ya. Tak gaduh pakai duit pun. Kan? Tak gaduh kita pakai tiket apa, tak gaduh. Simple dia, mudah ya. Doa kepada Allah. Tuan-tuan, kalau doa kepada Allah pakai ayat liuk ni pun kita berkira tak tahu nak kata lah. Nah, tu yang pertama. Iaitu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan kemenangan. Perkara yang kedua, tuan-tuan, iaitu jangan lupa untuk kita keluarkan harta kita. Berikan sumbangan kepada mereka yang berada di Palestin. Sebab tuan-tuan, kita yakin pada hari ini bila mana orang yang berada di sana diberikan penindasan yang amat-amat dahsyat. Kemarin hari Sabtu. Hari Sabtu kemarin, bila mana Yahudi dia memberikan amaran kepada penduduk umat Islam yang berada di utara Gaza untuk keluar daripada rumah dan juga menuju pergi ke selatan Gaza. Bila umat Islam keluar, beramai-ramai ketika tu lebih kurang 1.2 juta yang terpaksa untuk lari sebab dia berkata dia akan serang bahagian utara. Bila umat Islam keluar, maka rupa-rupanya mereka menyerang di tengah-tengah perjalanan umat Islam yang keluar lari tu. Ketika tu mereka berikan serangan. Tuan-tuan, banyak rumah yang musnah, banyak kemudahan-kemudahan yang musnah. Maka Israel melancarkan sekatan daripada segala sudut. Melancarkan sekatan makanan, ekonomi, bekalan elektrik dan juga lain-lain. Jadi kita kata kita kena bantu. Ada NGO-NGO kita yang mereka pergi ke Palestin bawa sumbangan-sumbangan daripada keuangan, ubat-ubatan, duit. Jadi kita kalau nak pergi jihad, kita tak mampu.
kita dengar bunyi mercun pun takut dah. Kan? Jadi tak sampai keimanan kita untuk nak berjihad bersama dengan mereka. Akan tetapi kita yang di Malaysia ni hidup dalam keadaan yang aman damai, sihat walafiat. Maka hendaklah kita keluarkan keuangan kita, duit kita untuk kita bantu bagi kepada NGO-NGO yang mereka ni ada autoriti. Nah, untuk bawa bantuan makanan, ubat-ubatan dan lain-lain, kita bagi kewangan kita, sumbangan untuk mereka yang berada di bumi Palestin. Itu yang nombor 2. Perkara yang ketiga, iaitu hendaklah kita memberikan kesedaran kepada masyarakat. Supaya masyarakat semua sedar. Kita tak mau anak-anak muda yang ada pada hari ini ikut trend daripada barat. Sehingga akan umat Islam, anak-anak muda sebahagian pada hari ini lupa akan bumi Palestin. Dan akhir sekali mereka pun hilang macam tu ya. Nah, tak ada satu jiwa untuk pertahankan tanah umat Islam. Tak ada dalam jiwa mereka ni jiwa yang memperjuangkan. Nah, tak ada. Yang ada hanya jiwa merajuk, lepas tu jiwa bunga, taman dalam hati. Hati ada taman. Dan mereka akhir sekali mereka melupakan jati diri sebagai umat Islam untuk mempertahankan tanah umat Islam ni. Ya. Jadi kita kena ingatkan kepada masyarakat, ingatkan kepada umat, kita buat program, kita buat kuliah, kita buat ceramah, kita bagi ingatkan kepada anak-anak murid kita bagi ingatkan kepada orang kampung kita, orang taman kita berkaitan dengan bumi Palestin. Jadi kita harapkan mudah-mudahan dengan beberapa usaha yang kita buat, doa, bagi duit, kemudian bagi kesedaran, akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita harapkan mudah-mudahan satu hari nanti umat Islam akan bangkit dan umat Islam akan bersatu, dan kita pula akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ni akan diberi rahmat dan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Mungkin kita boleh buka kalau kata kok ada soalan ke ataupun macam mana ke, saya serah kepada pengurusi majlis. Okay, baik Ustaz, jazakallahu khairan. Okey, kita akan raikan soalan daripada sahabat-sahabat kita. Sekejap saya buka komen. Okey, so kalau kata macam ada sahabat-sahabat buka kita yang nak terus video call ataupun untuk bertanyakan soalan, boleh terus tanya kepada Ustaz. Dan sebelum tu Ustaz, okey, soalan pertama, okey, bagaimana kalau kata macam sekejap Ustaz lost tiba-tiba. Okey, macam Ustaz katakan tadi, kita boleh dengan doa saja kita boleh membantu walaupun kita tidak ada keupayaan daripada segi wang ringgit. Jadi kita boleh terus berdoa kepada saudara-saudara Islam kita di Palestin. Okey, soalan daripada Nur Hidayah. Malaysia buat perjanjian dengan NAM. NAM tu apa? Yang tu saya tak pasti pula tu. Malaysia buat perjanjian dengan NAM. NAM tu apa? Yang tu saya tak pasti. Perjanjian Malaysia. Tapi yang pastinya kita kata kerajaan kita Malaysia ni tidak mengiktiraf negara haram Israel. Itu kita pastilah. Setakat yang kita tahu. Tapi perjanjian ni saya tak pastilah. Dari segi macam mana perjanjian yang kerajaan Malaysia buat. Wallahualam. Okey, ada soalan lagi sahabat-sahabat kita yang nak terus untuk masuk dalam live sekali, nak tanyakan Ustaz, boleh? Kalau macam pagi semalam waktu saya nak pergi Sungai Petani tu, saya ada dengar ceramah Ustaz ada ceramah dekat masjid dekat jalan nak masuk ke Simpang Kuala ke? Simpang Kuala, Kuala Kedah. Masjid Aman. Kan? Masjid Aman. Ya, betul, Masjid Aman. Kuliah subuh. Kuliah subuh, ya. Okey, buat kerosakan dekat bumi Palestin 2 kali itu tanda kiamat ke? Yang tu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Orang Yahudi melakukan kerosakan sebanyak 2 kali. Maka 2 kali itu merujuk kepada apa yang berlaku pada hari ni lah. Pada hari ni.
Dan apa yang Tuhan sebut dalam Quran tu memang telah pun berlaku pada hari ini, dan itu di antara tanda akhir zaman lah. Tanda akhir zaman. Jadi tanda akhir zaman ni banyak. Kelahiran Nabi Muhammad SAW tu pun dah tanda akhir zaman. Sebab Nabi kata kelahiran aku dan kiamat bagaikan dua jari ni. Jadi aku dan kiamat macam dua jari ni, dekat dah. Jadi tanda akhir zaman cukup banyak lah. Dan kita pada hari ni pun duduk di akhir zaman. Cuma bila mana apa yang dah berlaku pada hari ni, macam yang saya sebut lah. Bila kita melihat dua kerosakan yang dilakukan oleh orang Yahudi, dan hari ni berlaku depan mata kita, kan, kerosakan tersebut. Jadi dalam hati kita semakin beriman dengan Al-Quranul Karim, dan juga semakin bertambah keimanan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Baik. Jadi apa yang rentetan yang Ustaz cerita tadi, jadi kita kena sedia maklumlah apa yang berlaku semuanya daripada hadis, yang daripada kalam Allah ya Ustaz ya. Setiap apa yang berlaku tu memang yani kalau kata kita tengok berlaku kekalahan tu memang dah ditetapkan, dan sampai satu ketika nanti Islam tu akan menang dan akan bangkit. Okey, so ada tak soalan? Kalau tak ada soalan, kita bagi ruang kepada... Okey, ada Ustaz Ustiftihah. Ada sebut surah Isra ayat 1 hingga 7 dalam Quran. Boleh terang Ustaz? Baik. Dalam surah Isra ayat pertama hingga ayat yang ketujuh, dalam tu ada cerita berkaitan dengan peristiwa Isra lah. Kalau kita nak hurai tu panjang. Cuma dalam tu bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan peristiwa Isra yang berlaku ke atas diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ayat tersebut cerita Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada bumi Mekah ke bumi Al-Aqsa, kan, secara jelas lah. Dan perkara tu memang tidak lagi diragui oleh mana-mana orang, sebab telah pun disebutkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Mi'raj, naik ke langit, adalah sabit dalam hadis Nabi SAW, dan juga ada sebahagian pendapat ulama sebut kata Mi'raj adalah dalil yang Tuhan sebut dalam surah An-Najm, surah An-Najmiyah, kan. Jadi itu tentang peristiwa Isra. Dan biasanya kalau kita cerita bab Isra Mi'raj, kita akan ambil ayat daripada Quran tu lah. Ayat daripada surah Al-Isra tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ustaz, bagaimana pula dengan akhlak kita sebagai seorang Muslim apabila sekarang ni kita dah tahu kan Israel ni buat penindasan kepada Palestin. Jadi kita sebagai akhlak sebagai seorang Muslim, apa yang patut kita tunjukkan? Adakah kita macam nak tunjuk kita protes, kita marah dengan mencaci, memaki hamun? Jadi adakah itu dibenarkan? Okey. Jadi sebagaimana yang kita maklum, orang Yahudi ni adalah mereka yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Bani Israel lah. Mereka yang mendapat laknat daripada Allah Taala. Tuhan sebut dalam Quran Karim, lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Daud. Telah pun dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum Bani Israel atas jalan lidah Nabi Daud alaihi salam. Jadi maksudnya Bani Israel ni memang mendapat laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas kerana sikap sombong mereka yang ada pada hari ni lah. Jadi kita ni melihat kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Yahudi ni, maka ambil ia sebagai iktibar dan jangan kita tiru gaya sombong dan bongkak yang ada pada bangsa Yahudi ni. Itu yang pertama. Yang keduanya, sikap kita, iaitu kita jangan kita tiru trend-trend ataupun kita tiru gaya-gaya yang dibuat oleh selain daripada Islam. Kan ada sebahagian kadang-kadang umat Islam pada hari ini tertarik dengan trend-trend daripada Barat. Sebenarnya trend-trend daripada Barat ni pun adalah perancangan Yahudi. Memang Yahudi. Dalam Al-Quran bila mana Allah Ta'ala sebut, walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum.
tidak akan reda dengan kamu wahai Muhammad oleh Yahudi dan juga Nasrani sehingga kamu mengikut jejak langkah mereka. Maka orang Yahudi ni dia akan buat macam-macam benda kerana dia tidak akan puas hati umat Islam mengikut cara Nabi. Kan kita ikut cara Nabi, dia tak akan puas hati, dia akan buat macam-macam sehinggalah umat Islam mengikut tata cara dan kehidupan orang Yahudi, orang Nasrani. Maka sebab itulah kita kena jaga-jaga. Kita ni umat Islam kena memperkuatkan lagi ibadah kita, amalan kita, baca Quran kita, selawat kita. Jadi kita maki hamun orang Yahudi, kita caci orang Yahudi, depa lagi seronok lah. Depa lagi seronok. Kan? Jadi hakikatnya kita jangan tiru macam mereka. Ambil iktibar daripada kesalahan dan mereka mendapat laknat daripada Allah Ta'ala tu, ambil iktibar. Dan juga kita pada hari ini hendaklah semakin kita beramal soleh dengan agama Islam. Kan? Sebab orang Yahudi ni memang dia nak orang Islam tinggalkan Islam. Walaupun orang Islam tak murtad, masih mengucap kalimah syahadah, tapi bagi mereka cukuplah bagi orang Islam ni tak payah baca Quran, tak payah selawat kat Nabi, tak payah ingat Nabi, tak payah ikut Nabi. Kan, semayang tinggal-tinggal. Lepas tu malah buat ibadat. Itu yang mereka nak. Kan? Jadi kita ni selaku orang Islam hendaklah kita meningkatkan amal soleh. Semayang kita tak tinggal, selawat kat Nabi, kita baca Quran, kita kenal Nabi, kita ikut Nabi. Maka kalau kita buat semua benda tu, itulah sebenarnya yang menjadi musuh utama kepada Yahudi dan juga kepada Nasrani. Kita maki hamun, kita kutuk, boleh, tapi jangan sekadar kita maki, kita perburuk, kita kata Allahu Akbar. Rasanya bateri Ustaz tu dah tak ada lah tu. Okay, sebab Ustaz pun kita nampak tadi kan, dia dekat luar, mungkin baru balik pada ceramah ke ataupun dia balik pada masjid. Okay, tak apa. Tapi malam ni kita dah dapat ilmu berkenaan dengan bumi Palestin. Jadi apa yang Ustaz pesan tadi, ingat tak? Boleh tak kawan-kawan kongsi apa yang Ustaz pesan tadi? Yang pertama tadi ada apa? Doa. Okay, jangan lupa kita untuk berdoa kepada saudara-saudara kita di sana. Okey, yang kedua tadi adalah sumbangan. Okey, sumbangan. Kiranya harta yang kita ada, kita infakkan untuk memberi bantuan kepada rakyat Palestin. Okey, kita boleh bagi kepada NGO-NGO yang kata apa, yang ada authority lah untuk memberi bantuan kepada sana. Dan yang ketiga, okey, siapa boleh bantu? Yang ketiga. Siapa boleh bantu? Okey, kalau kata macam, okey, sebab jurubahasa pun bila kita menyampaikan, kita hanya sampaikan, jadi kadang kita tak ingat apa yang perlu, yang ni. Macam tidak boleh bekas sikit. Okay, never mind. Video ni, okay, saya nanti akan download dan kita akan masukkan ke dalam YouTube. Okay, jadi ilmu ni tak berhenti pada di sini saja. InsyaAllah nanti siapa-siapa yang terlepas tajuk pada malam ini, jadi kita akan masukkan ke dalam YouTube. Jadi orang pekak boleh tengok. Masa-masa akan datang boleh tengok lagi. Okey. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada semua kerana memberikan sokongan. InsyaAllah nanti kita jemput Ustaz Syarizan lagi dengan tajuk yang lain. Kepada orang pekak, sesiapa yang ada cadangan untuk tajuk-tajuk yang boleh kita bincang, boleh maklum kepada saya sendiri, boleh PM. Dan kalau kata biasanya kita akan balik kepada belajar kitab, okey. Jadi kita akan balik kepada tajuk Indahnya Hidup Bersyariat. Okey, siapa yang dah ada buku Indahnya Hidup Bersyariat tu, nanti kita akan sambung kelas ni insya-Allah. Okey, so jadi kita tutup majlis ni dengan tasbih kifarah dan suratul As. Bismillah.
Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.